Ada orang pernah bertanya kepada saya, nilai-nilai negatif seperti khianat, seperti sifat pura-pura, seperti mengejar kedudukan dengan menipu rakyat dan sebagainya. Macam bolehkah kita hapuskan semuanya? Jawapan saya tidak boleh. Kalau boleh hapus semua, tak adalah dalam Al-Quran dia cerita tentang tentang perkara-perkara keji ni. Seperti hadis Nabi kata, al-mu'min qad yashrab, qad yazni, qad yasriq, walakinahu la yakdzib. Orang mukmin tu mungkin dia ni atas kelemahan dia minum arak. Orang mukmin atas kelemahan dia mungkin dia berzina. Orang mukmin tu mungkin atas kelemahan iman dia mencuri. Tapi sekali-kali, kata Nabi, sekali-kali seorang mukmin itu tidak akan berbohong. Seolah macam kalau kau berbohong ni kau memang teruklah, kau bukan mukmin lah. Bila kita cerita bab amanah, bila kita cerita bab integriti, teras dia kepada lahirnya perbuatan ni apa? Pembohongan. Pembohongan. Pembohongan pada diri dia, pembohongan kepada parti dia, pembohongan kepada rakyat yang mengundi dia, pembohongan kepada negara yang meletakkan harapan, dan pembohongan kepada rakyat yang memberikan kepadanya semua amanah-amanah ini. Sebab itu Nabi kata, minum arak boleh jadi dia lemah. Bukanlah kata boleh, tapi kelemahan manusia. Tapi sama sekali seorang itu tidak akan berbohong. Jadi balik kepada persoalan tadi, berkenaan dengan bagaimana perkara itu harus diubah. Ini yang kata pemulihan hakiki. Bukan pemulihan yang hanya kita kata tempel-tempel, ya. Pemulihan yang kata nak apa? Penjajaran politik. Tapi lah kita tengok kalau kita tengok penjajaran ni baguslah. Baguslah, mungkin nak lawan benda-benda ni, kita pun tak tentang, sebab kalau itu okeylah, tak apalah. Walaupun kita dirampas, itu sendiri adalah satu perbuatan yang khianat. Mandat yang dirampas itu satu perbuatan, tapi dia mewajarkannya kerana penjajaran politik negara lebih stabil. Tapi kita tengok dia pegang lagi teruk. Amalan diskriminasi penguatkuasaan. Rakyat susah kena denda, orang senang lepas. Rakyat kena ikut SOP, dia tak ikut SOP. Pembelian vaksin lambat, dan dah beli siapa yang dapat kontrak tak tahu. Jadi bermakna dia menipu lah. Okey. So macam mana kita nak ubah ini? Itulah maka kita kata, nombor satu, sepanjang sejarah manusia pengkhianatan akan berlaku. Sepanjang sejarah manusia ketidakjujuran akan berlaku. Sepanjang sejarah manusia pembohongan akan berlaku. Tetapi yang harus seluruh rakyat Malaysia, termasuk orang-orang politik yang betul nampak tanggungjawab dia kepada semua ini, ialah dia mesti nombor satu, uncle, dia tidak boleh menjadikan semua nilai-nilai yang merosakkan ini sebagai nilai yang menguasai sistem. Nilai itu dianggap sebagai satu jenayah. Macam saya kata, kalau orang tu curi duit rakyat, dah terbukti dah 1MDB, dia kata ni bukan duit rakyat. Bukan duit rakyat apa, ini sovereign fund. Sovereign fund ni adalah dulu untuk memajukan apa sahaja pelaburan yang boleh memulangkan balik kebaikan itu kepada negara. So, bukan duit dia, bukan duit private, duit kerajaan lah. Baik. Tapi dia kata itu bukan duit rakyat. Itu pembohongan yang sangat nyata lah. Tak apalah. Tapi saya nak cerita, dah jelas, dah terbukti. Bahkan evidence itu bukan hanya di Malaysia, tapi dari luar negara. FB yang buat siasatan itu menyebut 16 individu. Salah satu individu itulah orang yang kena didapati bersalah ini. Tapi dalam negara kita, dia tidak dianggap sebagai penjenayah. Dia dianggap wira oleh parti tertentu dan orang-orang individu tertentu. Apabila ini berlaku, ia membimbangkan kita, membimbangkan uncle dan membimbangkan rakyat. Adakah anda menyatakan bahawa mencuri duit rakyat berbilion itu okey, sehingga aku disambut, aku diangkat, aku dilayan macam wira? Atau apa yang kau nak tunjukkan? Jadi yang kita kena lakukan ialah, nombor satu,
kita kena memastikan budaya yang merosakkan negara ini dari sudut rasuah dan sebagainya dilihat sebagai satu jenayah dan tak boleh dikompromi walaupun satu detik, dan dengan itu kita kena jijikkan perbuatan yang sebegini dan dia tak layak mendapat apa-apa sambutan. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.